أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini insya-Allah seperti yang ada pada muka surat atau pada hadapan ini, iaitu Ustaz nak kita buatkan perbincangan soalan-soalan tasawuf Islam yang tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu pada tajuk yang pertama, iaitu harta amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk berbincang ataupun membuat ulang kaji soalan-soalan yang biasa yang keluar mengenai tajuk harta amanah Allah. Jadi Ustaz harapkan semua murid semua bersedia fizikal dan mental, dan sama-sama kita akan berbincang pada tajuk yang telah dinyatakan tadi. Okey. Kita pergi pada pelajaran pertama, bahagian A, soalan objektif, kertas yang pertama. Soalan ialah, soalan pertama, berikut merupakan kenyataan tentang pengertian harta kecuali. Okey. A dia nyatakan ialah boleh dimiliki. Yang B ialah memberi manfaat. C ialah menjadi matlamat mutlak hidup manusia. D, memberi perlindungan dan keselesaan kepada miliknya. Jadi daripada empat jawapan ini, jawapan yang sesuai ialah C, iaitu C, kecuali. Sebab hak mutlak hidup manusia bukanlah untuk harta, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapannya ialah C, kerana pernyataan itu adalah salah, sebab dia soalan ini memerlukan pada jawapannya adalah kecuali. Kecuali. Jadi yang kecualinya ialah C. Soalan kedua. Harta yang dicari dikira sebagai ibadat apabila mencarinya ketika lapang. Okey. Daripada sumber yang halal. Tiga adalah ibadat fardu tidak ditinggalkan. Empat adalah memanfaatkan alam untuk kepentingan diri. Jadi, A, mencari ketika lapang. Ini tidak dikira ibadah. Sebab ibadah ini mesti dilaksanakan pada tempoh-tempoh yang tertentu dan juga syarat-syarat yang tertentu. Jadi, kesatu itu kita keluarkan. Maka yang A ni salah, kerana ada jawapannya ialah mencari ketika lapang. Nombor dua ialah daripada sumber yang halal. Yang ini betul. Sumber yang halal. Maka mana-mana harta yang dicari daripada sumber yang halal boleh dikategorikan sebagai ibadah. Maka jawapan yang tidak mempunyai nombor dua adalah salah. Itu soalan iaitu jawapannya adalah C. Pun salah. Okey. Tiga, ibadat fardu tidak ditinggalkan. Ini adalah kemestian. Ada mereka yang bekerja tapi meninggalkan ibadat fardu, maka itu adalah tidak dikira sebagai ibadah. Maka jawapannya kalau kita lihat di sini, yang benarnya ialah nombor 2 dan 3. Kita lihat nombor 2, 3, jawapannya adalah B. B jawapannya. Okey. Seterusnya. Kita akan cuba skip sebab masa kita tidak lama pada malam ini. Jadi kita terus kepada soalan-soalan yang Ustaz rasakan soalan yang mencabar, yang mungkin perlu kepada penelitian dan analisis daripada pelajar. Berikut ialah kebaikan yang diperolehi apabila melaksanakan tanggungjawab terhadap harta kecuali. Okey. Apakah faedah? Jawapannya adalah faedah.
apabila melakukan tanggungjawab terhadap harta, kecuali. Soalannya ialah kecuali. Maka kalau telah sini ialah mana-mana soalan yang jawapannya adalah negatif. Sebab dia nak kecuali. Jiwa tenang, positif. Pemilik harta dihormati, positif. Harta akan bertambah, positif. Maka mendapat apa yang diingini, ini adalah suatu yang negatif. Maka jawapannya adalah D. Sebab bila seorang itu melaksanakan tanggungjawab terhadap harta, contohnya dia bersedekah dan lain-lain, maka hartanya itu akan bertambah. Dia dihormati, jiwa dia tenang. Masalah mendapat apa yang diingini itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya ataupun kuasa manusia untuk memperolehi sesuatu. Jadi jawapannya ialah D. D ini adalah kecuali. Okey, kita pergi lagi. Iaitu manakah pernyataan yang menggambarkan cara membelanjakan harta untuk keluarga. Bagaimana cara membelanjakan harta untuk keluarga. Spesifik ialah kepada keluarga. Membelanjakan harta dengan berhemah dan tidak membazir. Okey, kita pergi dulu. Mengeluarkan zakat dan membayar cukai. Membantu orang tipe bencana. Bersedekah menderma. Kita lihat semuanya adalah sama. Semuanya dalam keadaan baik belaka. Cara belanja. Tetapi fokusnya ialah kepada keluarga. Maka bila kita lihat, kalau contohnya B, membayar zakat, ini ialah kepada agama dan juga negara. Membantu orang dan ditimpa bencana, ini masyarakat. Menderma dan juga bersedekah, ini adalah masyarakat. Jadi jawapannya adalah A. Itu yang bertepatan dengan cara membelanjakan harta dengan cara yang tidak membazir dan terhadap keluarga. Okey. Nombor 8. Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia. Okey. Ini merupakan ujian terhadap pemilik merujuk pada mana? Okey. Soalannya atau pernyataannya ialah mengenai peperangan. Bila dinyatakan peperangan, maka ia merujuk kepada ujian yang berkait tentang mana? Adakah ia ialah keluarga ke? Individu ke? Negara ke? Atau masyarakat? Jadi peperangan ni biasanya dia tak berlakulah di kalangan keluarga. Ada tapi dia sedikit. Ada ataupun individu. Dia tak berlaku individu. Masyarakat pun mungkin tak banyak lah. Tak ramai, tak banyak peristiwa berlaku peperangan di kalangan masyarakat. Contohnya, masyarakat A berlaku peperangan, kurang kita kedengaran. Yang biasanya berlaku ialah terhadap negara. Negara A menyerang negara B. Itu biasa kita ingat. Maka jawapan yang paling tepat peperangan ialah merujuk pada A. Kerana membawa ujian kepada negara. Membawa pada muflis, inflasi dan lain-lain. Okay. Pergi seterusnya. Sekejap ya. Ada Okey. Soalan 19 dan 11 hingga 19 merujuk kepada betul dan salah. Soalan pertama, harta merupakan milik mutlak Allah. Benar? Betul. Mutlak Allah Subhanahu Taala, manusia sebagai orang yang menguruskan harta tersebut. Nombor 12, pengurusan harta boleh dibuat mengikut cara tersendiri. Ini adalah salah kerana harta mesti diuruskan mengikut syarak. Kaedah-kaedah yang diluluskan oleh syarak.
tak boleh untuk riba, monopoli dan lain-lain. Harta mesti diuruskan dengan memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Ini juga adalah salah sebab uh, harta itu boleh diuruskan untuk kepentingan peribadi dan juga umum. Bukannya umum semata-mata. Peribadi pun dibenarkan oleh syariat. Contohnya kita nak beli barang untuk kegunaan kita. Itu juga dibenarkan. Seterusnya 14, memelihara dan memulihara sumber alam ialah salah satu cara untuk pengurusan harta secara berkesan. Ini, kalau kita lihat sini, pengurusan sumber alam ini ialah ianya ada kaitan dengan CP-CP ataupun dengan cara yang menyentuh secara tidak langsung. Tapi sebenarnya pengurusan harta itu berkesan, dia melibatkan bagaimana kita nak uruskan harta yang kita perolehi itu. Cara kita mengurus, cara kita berbelanja, itu yang dimaksudkan dengan pengurusan harta. Allah, maka jawapan di sini adalah salah sebab dia merupakan indirect ataupun tidak langsung. Allah menguji manusia dengan harta. Itu betul. Sebab ada yang disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya manusia, harta kamu, innama amwalukum wa auladukum, dan juga anak-anak kamu merupakan ujian kepada kamu. Maka benar. Okey, kita pergi lagi. Memiliki harta merupakan fitrah manusia, betul? Betul. Tidak ada siapa yang tidak nak harta. Menipu dan mencuri dan juga monopoli merupakan sumber harta yang haram. Ini salah. Sebab ia merupakan bukannya sumber tapi cara memperoleh. Cara memperolehkan harta. Bukannya sumber. Sumber ni macam wang dan lain-lain. Maka soalan nombor 17 ini ialah dia cuba menjerat calon-calon supaya menjawab dia. Sebenarnya ianya bukan sumber, tapi ia adalah cara mendapatkan harta. Jawapannya adalah salah. Meninggalkan ibadat fardu semasa mencari harta dikatakan satu ibadat salah. Salah. Seterusnya yang terakhir ialah memiliki harta secara halal oleh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benarlah, tepatlah sekali. Okay. Pergi lagi. Sumber harta yang halal dan juga sumber harta yang haram. Ini pembahagian. Okey, contoh. Diberikan kegiatan pertanian di peternakan khinzir. Ini halal ke sumber yang haram? Dia yang haram sebab binatang yang diharamkan oleh Islam. Okey, perkhidmatan membersihkan najis. Najis, kita menjangkakan najis itu ialah bagaimana orang mengambil najis. Kita nampak najis ialah kotor, najis. Maka jawapannya adalah salah. Sebenarnya tidak betul. Jawapannya ialah benar. Sumber ini adalah sumber yang halal kerana perkhidmatan membersihkan septik. Itu dibenarkan oleh syarak. Tidak ada masalah. Masalahnya ialah contohnya perkhidmatan mengurus ataupun bagaimana mengambil najis menjual kepada orang lain contohnya. Itu ada lagi khilaf di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Contohnya baja daripada najis. Itu khilaf daripada ulama. Okey. Bekerja di kilang dan kedai arak, ini confirm lah. Itu adalah salah. Haram. Mengurangkan ukuran pun sama, haram. Dan terakhir ialah jualan hasil kraft tangan, batik dan juga soket. Ini adalah halal. Okey, kita pergi, saya skip lah. Skip pada jawab soalan-soalan yang lebih mencabar lah. Okey. Cara memperoleh harta, cara halal. Contoh, bekerja sendiri, Q. Apa yang kita boleh letakkan pada Q? Ataupun kita pergi P dulu, P. Cara halal, cara memperoleh harta secara halal. Yang P adalah cara haram. Sebab lawan kepada halal ialah haram. Q pula adalah contohnya bekerja sendiri, kena halal. Bekerja sendiri contohnya. Ada lagi berniaga. Ini contoh. Okey. Manakala R, ia contohnya
monopoli. Yang ni adalah riba. Contoh, untuk lebih memahamkan pelajar bagaimanakah cara memperoleh harta yang halal dan juga haram. Jadi, seterusnya ialah soalan subjektif yang ni Ustaz serahkan kepada pelajar-pelajar untuk menjawab di dalam kertas ataupun jawab di atas mana-mana kertas ke ataupun dalam WhatsApp ke, boleh hantar kepada Ustaz melalui grup WhatsApp kelas. Mungkin kita nanti kita boleh bincang lagi mengenai kertas dua ni, iaitu bentuknya adalah esei. Ya. Syukran, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Tajuddin Jamaluddin, insya-Allah, untuk mendapatkan info-info yang terkini mengenai subjek tasawuf Islam, insya-Allah. Jadi kalau ada persoalan nanti boleh tanya ke Ustaz dalam grup WhatsApp ataupun boleh personalkan mesej dalam WhatsApp, insya-Allah. Kalau ada kelapangan, Ustaz akan terus jawab persoalan-persoalan mengenai tasawuf Islam, insya-Allah. Cukup dulu pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.